Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli ala Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillah la syarika lah la ilaha illa huwa ilaihin nusyur. Alhamdulillah, bersama kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada pagi Jumaat senantiasa kita dengar tazkirah daripada Islam Nara. Alhamdulillah, walaupun masa yang kita duduk dalam kecemasan, masa yang kita duduk dalam kesusahan, tapi majlis ilmu mengaji belajar kita senantiasa kita jalani, senantiasa kita berterusan. Walillahil hamd. Khususnya pada masa sekarang ini kita berada dalam pertengahan bulan Syaban. Tak beberapa hari lagi kita akan jumpa dengan bulan yang mulia. Bulan yang Allah Ta'ala buka segala pintu-pintu syurga. Dalam masa sama Allah Ta'ala tutup jalan-jalan pintu-pintu nak pergi kepada neraka Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bulan Ramadan, ramai kita duduk using, ramai kita duduk takut dan duduk using sebagai cakap buat lagu mana lah bulan puasa ni. Masjid kita pun tak boleh pergi, terawih lagu mana, puasa lagu mana. Jadi benda-benda ni memang ada dalam hati semua orang jadi mukmin. Takut Ramadan yang lagi akan datang ni, Ramadan tak sempurna, tak boleh buat ibadat sebagaimana yang dicita-citai. Ibu bapa yang dirahmati oleh Allah, Ramadan, kemuliaan Ramadan masih tak ada. Kehebatan Ramadan tetap ada. Walaupun kedudukan kita di atas dunia sekarang ini penuh dengan penyakit COVID, penuh dengan ketakutan, penuh dengan keraguan, tapi kita yakin bahawasanya Ramadan, kelebihan Ramadan, janjian Allah Ta'ala tentang hamba-hamba dia beribadat dalam bulan Ramadan tetap ada. Tak akan berubah. Allah Ta'ala tak akan berubah. Dan Allah Ta'ala lebih tahu tentang kedudukan hamba dia pada hari ini. Bagaimana kesusahan hamba dia pada hari ini, tetap Allah Ta'ala tahu. Allah Ta'ala punya ilmu dan kedudukan kita pada masa sekarang ini. Cuma hari ini saya bui harapan rakyat khabar baik, bui harapan kepada ummah semua. Ibtila, kesusahan yang kita duduk hidup pada masa sekarang ini, kesusahan yang kita duduk hadap pada masa sekarang ini, ia hanya sementara, insya-Allah. Dia hanya sementara. Dan bagi mereka yang Allah Ta'ala cuba, insya-Allah, tentu Allah Ta'ala janji pahala pada mereka. Kerana agama Allah Ta'ala yang Allah Ta'ala hantar mari kepada manusia ni, agama khabar gembira, khabar baik. Nabi SAW sendiri, Allah Ta'ala ajar kepada dia di dalam Al-Quran banyak ayat-ayat yang Allah Ta'ala suruh Nabi rakyat khabar baik kepada manusia. Wabashiril mu'minin, dan hendaklah kamu rakyat khabar baik kepada orang mukmin, hai Muhammad. Wabashiris sabirin, dan hendaklah kamu rakyat khabar baik kepada orang bersabar. Orang mukmin dia ada harapan, orang mukmin dia ada kebahagiaan, orang mukmin dia ada khabar baik. Pasal tu di dalam saat-saat yang Allah Ta'ala cuba manusia pada masa sekarang ni, sebanyak mungkin kita jadi orang mukmin dan sebanyak mungkin kita jadi orang bersabar. Karena cubaan yang Allah Ta'ala cuba kita pada masa sekarang ni, dia kalah apabila kita jadi orang mukmin. Dia kalah penyakit-penyakit yang kita ada ni apabila kita jadi orang sabirin, orang bersabar pada Allah Ta'ala.
Dan di dalam ayat lain pula Allah Ta'ala berfirman وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ. Dan hendaklah kamu rakyat khabar baik kepada mereka-mereka yang beriman kepada Allah, serta mereka wa'amilus salihat, dan mereka buat amal yang soleh. Beriman pada Allah, buat amal yang soleh ni, dia tidak ada masa tertentu. Masa susah kita buat cara susah, masa seni kita buat cara seni. Tapi amal yang soleh ni tentu orang mukmin dia tak boleh berhenti. Tak boleh buat masjid, kita buat rumah. Nah, tak boleh buka puasa tempat buat keramaian, kita buka puasa rumah. Kita tak boleh bericak makan ni kepada orang berbuka puasa jadi cara ramai-ramai, kita bagi jabir Ramadan. Alhamdulillah pada masa sekarang ni ramai saudara-saudara kita bagi jabir kepada orang-orang susah. Amalan mukmin ni dia tak ada berhenti, walaupun duduk di dalam penyakit COVID sekalipun, amalan tu masih ada, amalan tu masih beramal, masih tetap kita kena beramal. Jadi di dalam ayat ni wabashshiril ladzina amanu wa amilus salihat, gapo? Anna lahum, bahawa saja bagi mereka jannatin tajri min tahtihal anhar. Allah Ta'ala nak balas syurga kepada kita. Orang beriman kepada Allah, orang beramal amal yang soleh, orang orang baik ni, tak usah pusing lah. Nah, khabar baik duduk depan dia semata-mata. Kebaikan Allah Ta'ala janji semua. Pasal tu ibu bapa yang dirahmati oleh Allah, orang mukmin, orang beriman pada Allah, nah, kita senantiasa kena tanam dalam hati kita, nah, janji baik yang Allah Ta'ala janji kepada kita. Nabi SAW saat-saat duduk hijrah, nah, terpaksa lari diri, undur diri daripada orang musyrikin. Tapi khabar-khabar baik masih Nabi duduk cerita. Dan kalau kita kelih di dalam peperangan Ahzab, ketika Nabi katak batu, Nabi kata terbukanya negara sekian. Supaya saat susah tu, ketika kita susah itulah adanya harapan pada masa depan. Kata ulama, nah, walaupun berpanjangnya malam walaupun nak gelap setara mana sekalipun, malam walaupun nak panjang sekalipun, tetap dia ada pada waktu, dia ada tetap masa yang dia cerah. Dia tetap ada masa yang matahari naik. Nah, al-lailu mahma tala fala budda min tulu'il fajri. Kegelapan malam yang kita duduk hidup, nah, matahari tak ada, bintang tak ada, bulan tak ada, gelap gelemak. Tapi harapan pada waktu fajar dia akan naik matahari. Begitu juga hari ini. Nah, walaupun manusia duduk susah serata dunia, nah, penyakit COVID, berita tu berita, ada berita lain, berita ni lah. Di rumah kita ke baik, nah, di negara-negara luar ke baik. Tapi kita yakin kepada Allah penyakit ni akan hilang insya-Allah. Penyakit ini hanya sementara, mari zarah kita untuk nak bui pahala dan untuk nak Allah Ta'ala nak bui ganjaran kepada orang-orang sakit dan orang-orang mati. Lepas tu dia akan tinggal kita insya-Allah Ta'ala. Ibu bapa yang dirahmati oleh Allah, Nabi kita bukan sekadar dia perangai dia saja dak, ajaran dia saja dak, suruh ayat khabar baik kepada manusia, suruh bui harapan kepada manusia. Bahkan Nabi SAW hantar 2 orang sahabat pergi kepada Yaman. Salah satu daripadanya Muaz bin Jabal, dan yang kedua ialah Abu Musa Asy'ari. Nabi hantar 2 orang tinggi ni, utusan Nabi ni pun, Allahu Akbar, Nabi wasiat kepada 2 orang berdua ni. Orang nak jadi utusan Nabi, orang nak jadi apa, wakil Nabi ni, Nabi wasiat dulu lagi dah. Nah, Nabi wasiat dulu lagi dah.
Nabi kata gapo muslimin yang dirahmati Allah. Nabi sebut kata yassira wa la tu'assira. Mudah, mudahlah hai Muaz bin Jabal, wahai Abu Musa Asy'ari, mudah, wala tu'assira, jangan jadi payah. Dan agama kita adalah agama mudah. Yassira, mudah. Nah, agama kita ni kita dah ngaji. Ada di dalam ajaran Allah Subhanahu Wa Taala ni, apabila jumpa saja kesusahan, dia pelegah selalu dah. Dia perwa selalu dah. Semaya 4 rakaat tu jadi 2. Nah, semaya dalam waktu asar dengan zuhur, masuk panjang tak boleh jamak. Dalam bulan Ramadan, orang susah, orang sakit boleh buka puasa. Allahu Akbar. Nah, begitu juga hari ni. Kita duk susah, jemaah tak boleh jemaah lagi. Berjamaah tak boleh berjamaah lagi. Tak apa, mudah dulu. Dan insya-Allah satu hari nanti apabila hilang penyakit, kita akan hadap pergi kepada masjid. Nah, kita akan hadap pergi kepada suruhan Allah Subhanahu Wa Taala lepas pada ni. Dan juga Nabi pesan juga kepada Muaz, wala tu'assira, jangan payah dah. Jangan buat jadi payah. Wala tu'assira, jangan jadi payah. Nah, ajaran Allah Taala ni dia tak sel nampak jadi payah. Nah, go tu go ni pun tak leh. Nah, benda yang kita tak kecap, tak pernah buat ni, berasa pun tak boleh berlaku. Berasa pun tak sempurna. Allahu Akbar. Wa basyira wa la tunaffira. Dan Nabi pesan kepada Muaz bin Jabal, wa basyira, dan royak khabar baik. Bui harapan. Tanilah harapan kepada manusia. Nah, agama Allah Ta'ala ni dia suruh tani dalam jiwa kita harapan. Tani kita ada khabar baik depan. Wala tunaffira, dan jangan kita melarikan manusia. Jangan kita menjemukan manusia. Jangan kita berasa takut. Wa tatawa'a wa la takhtalifa, dan taklah kamu sepakat suara. Dan jangan kamu berselisih. Masa ni masa umat Islam perlu kepada satu. Wa tatawa'a, hendaklah kamu satu. Satu di segi pandangan kalau orang-orang alim. Satu di segi tolong menolong orang. Satu di segi tujuan. Satu di segi harapan. Satu tangan ibu bapa yang dirahmati oleh Allah. Satu suara untuk nak menghadapi penyakit yang kita duduk alami pada masa sekarang ni. Penyakit yang kita duduk hadap pada masa sekarang ni, hendaklah kita kena satu. Wa tatawa'a wa la takhtalifa. Dan hendaklah kamu satu. Jangan sekali-kali kamu jangan sekali-kali kamu selisih faham. Jangan sekali-kali kamu selisih. Kerana selisih itu tak adalah benda yang tidak baik dalam masyarakat. Ibu bapa yang dirahmati oleh Allah, harapan kuamuang ni boleh menambahkan maknawi dia panggil, boleh menambah tenaga kepada kita. Pasal tu kita kena beri harapan kepada manusia. Beri banyak. Nah, bagaimana ayat-ayat yang saya baca tadi. Dan juga ibu bapa yang dirahmati oleh Allah, Nabi sallallahu alaihi wasallam ni ketika turunnya Jibril, Jibril beri khabar kepada Nabi. Khabar baik kepada Nabi. Dengan kata Jibril, hadza babun minas sama'i futihal yaum. Hei Muhammad, pintu langit ni baru buka hari ni. Pintu yang ada di langit ni hari ni dah terbuka. Allah, khabar baik kepada Nabi. Pintu yang ada di langit hari ni dah terbuka. Lam yuftah qattun illa al-yaum. Tak pernah buka semenjak daripada Allah Ta'ala jadi langit. Nah, jadi bumi ni pintu langit tak pernah terbuka melainkan hari ni, hai Muhammad. Fanazala minhu malakun. Dengan pintu langit yang terbuka tadi turunnya para malaikat. Faqala hadha malakun nazala ila al-ard. Nah, lam yanzil qattun illa al-yawm. Malaikat hak turun di atas bumi hari ni, hai Muhammad, tak pernah turun sekirabut belum pada ni.
malaikat ไม่เคยลงก่อนหน้านี้นะครับ malaikat tak pernah turun di atas muka bumi, malaikat hari ini saja. Allahu Akbar, khabar baiknya Nabi. Dan malaikat Allah Ta'ala raya khabar baiknya kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dengan turunnya hamba Allah daripada langit. Ini khabar baik pada Nabi belakang ni. Lepas tu, fasallama, maka dia beri salam. Wa qala abshir bi nuraini utitahuma. Dia kata, hey Muhammad, saya royak khabar baik kepada awak dengan dua nuraini, dua cahaya. Utitahuma, yang Allah Ta'ala beri kepada kamu. Lam yu'tahuma nabiyyun qablak. Tak pernah Allah Ta'ala beri ni. Dua cahaya, dua nur ni belum pada engkau ya Muhammad. Yang pertamanya Fatihatul Kitab, Fatihah. Suratul Fatihah ni, para malaikat waktu turun surah ni, waktu turun khabar ni terbukanya pintu langit. Wa khawatimu suratil Baqarah, dan akhir surah Baqarah. Awal, mana mula daripada suratul Fatihah dan juga akhir surah Baqarah adalah dua cahaya yang Allah Ta'ala turun kepada Nabi. Lan taqra'a biharfin minha illa u'titahu. Siapa-siapa baca dua surah ni, surah Fatihah dengan akhir surah Baqarah ni, mereka Allah Ta'ala beri cahaya kepada kita. Ibu bapa yang dirahmati Allah, cahaya masih duduk dengan kita kalau kita berpegang dengan Fatihah. Cahaya masih duduk dengan kita kalau kita berpegang dengan Al-Quran Allah Ta'ala. Walaupun gelap dunia pada masa sekarang dengan penyakit yang kita duduk hadapi, tapi cahaya Allah, cahaya nur Al-Quran, cahaya agama Allah masih duduk ada lagi dengan kita. Pasal tu ibu bapa yang dirahmati Allah, Nabi ni, khabar baik ni masih duduk ada lagi. Lam yabqa minan nubuwati illa al-mubasyirat. Tidak tinggal daripada kenabian. Nabi kenabian tadi dah habis dah. Kita dah tahu kata Nabi Muhammad ialah nabi yang terakhir dan sifat-sifat kenabian dah habis. Cuma yang Nabi tinggal kepada kita ialah al-mubasyirat, khabar baik, khabar gembira, khabar molek. Qalu wa mal mubasyiratu ya Rasulullah. Apakah khabar baik ya Rasulullah? Qala ru'ya salihah, ialah mimpi yang baik. Mimpi orang juruh, mimpi orang baik ni pun adalah mubasyirat. Ibu bapa yang dirahmati Allah, kita yakin hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata kamu akan buka dua Madinah, dua bandar, Konstantiniyah dengan Rumiyah. Di akhir zaman ni Islam akan menakluk, akan buka dua negara yang terbesar. Yang pertama di Konstantiniyah, ialah di Turki. Yang kedua dia di Rumiyah, ialah di Rom. Jadi para sahabat kata, ayyul madinatain tuftahu awalan. Manakah dua negara ni, dua bandar besar ni dibuka, orang Islam buka kali pertama? Nabi sebut kata Konstantiniyah kena kepada Turki. Alhamdulillah, Turki dah jadi negara Islam, penuh dengan Islam, penuh dengan orang Islam, dan dialah pada masa sekarang tolong. Walaupun penyakit banyak tempat dia pada masa sekarang ini pun dialah orang yang menolongkan umat. Dan juga Nabi kata Rumiyah, dan kita orang Islam ni akan menaklukkan Rumiyah, negara Rom, negara Itali yang kena penyakit COVID tertinggi pada masa sekarang ni, Itali. Tapi kalau kita kelih di dalam YouTube dan sebagainya, orang Itali tak dicari Allah Ta'ala, cari Tuhan. Duduk di atas khalayak, duduk di atas tempat padang besar, pakat sujud, cari Allah Ta'ala, cari Tuhan untuk nak tolong, untuk nak menghilang penyakit yang mereka duduk hadap. Saya kata ini pun khabar baik kepada kita semua. InsyaAllah
Dan tempat yang ada di Eropah pada masa sekarang ni, di Jerman, tak pernah dengar band pun. Band hanya diizin band di dalam masjid saja, azan di dalam masjid saja. Hari ni suara azan dan kumandang di dalam bandar di Jerman pada masa sekarang. Dan di bandar-bandar yang tak pernah akad suara azan, hari ini dah akad suara azan. Ini adalah mubasyirah. Belum pada berlakunya kiamat. Belumnya akhir dunia ni, kita yakin umat Islam ada harapan. Agama Islam akan meningkat. Agama Islam akan berluas-luasan insya-Allah taala. Dengan penyakit yang Allah Taala cuba pada masa sekarang ni, harapan banyak ibu bapa yang dirahmati Allah. Khabar baik banyak yang Allah Taala beri kepada ummah, beri kepada manusia dengan benda yang kita duduk hadapi pada masa sekarang ni. Ibu bapa yang dirahmati Allah. Dan khabar baik juga kepada orang-orang yang kena penyakit. Allahu Akbar. Di dalam satu hadis di dalam Riyadhus Salihin, ada seorang perempuan, dia sakit kepala, wa atakasyaf, dan dia kata mudah-mudah jadi buatlah tak khabar, dan menyebab apabila dia tak khabar, tak ada selok kain, selok baju dan sebagainya. Pergi jumpa dengan Nabi SAW. Penyakit ni sakit kepala dan penyakit tak khabar ni, Nabi kata, boleh kami berdoa, ya Allah Ta'ala akad penyakit yang kamu duduk alami, duduk sakit pada masa sekarang ni. Tapi Nabi kata, wa in tasbiri falakil jannah, tapi kalau awak boleh sabar dengan penyakit yang awak duduk, dengan penyakit yang awak duduk sakit sekarang ni, awak boleh masuk syurga. Allah, orang perempuan yang iman dia tinggi ni, dia kata kalau gitu ya Rasulullah, tak apalah. Nah, dia nak masuk syurga. Nah, tak sewilah penyakit nak boleh masuk syurga, kan nak syurga. Maka dia kelik rumah dia. Bawa siapa rumah ni berasa sakit kepala hilang. Pergi cari Nabi SAW. Hey Nabi, doalah pada Allah, saya sakit kepala semula. Saya sakit ada penyakit ni pula kerana saya nak syurga Allah Ta'ala. Allahu Akbar. Pasal tu, orang yang kena penyakit COVID kau baik. Nah, penyakit apa-apa kau baik. Hari ni, kita tak perlu tuduh kepada kumpulan tu, kumpulan ni. Dan kita tak perlu tuduh kepada kumpulan itulah bawa penyakit dalam masyarakat. Jangan. Nah, dengan sebab awak gijo, dengan sebab awak pergi dakwah ke gapo ke, itu adalah salah satu daripada sebab dia. Nah, kerana perhimpunan ni dia tak kira sama ada perhimpunan agama pun kena, perhimpunan Muay Thai pun kena. Dia kena berlaku. Nah, cuma partai larang yang telah dibuatkan oleh pihak cula, jangan kita berhimpun, kita berhenti dulu. Dakwah ke gapo kita berhenti dulu, majmuah ke gapo kita berhenti dulu. Dan nak main Muay Thai pun berhenti dulu. Nah, berhenti dulu sama tahu, insya-Allah Allah Taala akad penyakit yang kita duduk hadapi pada masa sekarang ni. Dan supaya penyakit yang kita duduk hadap sekarang ni beri semangat kepada kita ibu bapa yang dirahmati oleh Allah. Nabi ada sebut, absyir, saya beri khabar gembira, khabar baik kepada awak semua. Fa innallaha yaqul, kan Allah Taala berkata, Allah Taala berfirman dalam hadis qudsi lah, hiya nari, penyakit ni, penyakit demam, penyakit panas, penyakit COVID, penyakit apa, Nabi Allah Taala kata ini adalah api Allah Taala. Usallituha ala abdil mu'min, ya Allah Taala bui kepada hamba dia yang mukmin khususnya fid dunya, di atas dunia ni, litakuna hadzahu minan nar fil akhirah. Kata ulama tafsir hadis ni, supaya dia ada habuan ganti daripada masuk neraka di hari kiamat. Orang yang kena penyakit di atas dunia ni, ibu bapa yang dirahmati oleh Allah,
Orang ni akan selamat di hari akhirat daripada azab Allah. Orang ni akan selamat daripada neraka Allah Ta'ala di hari kiamat. Karena sakit yang kita duduk hadap ni adalah api Tuhan dah. Ini firman Allah Ta'ala sendiri di dalam hadis Qudsi ni. Perkataan Allah Ta'ala sendiri ni. Pasal tu, siapa-siapa yang kena penyakit, siapa-siapa yang kena kaktua, kena taruh diri 14 hari, jangan lari dah. Itu adalah ibadat. Kita duduk 14 hari ni, insya-Allah kita boleh pahala syahid. Nah, kerana tak se kita jadi fahak, tak se kita jadi orang bawa penyakit kepada masyarakat. Sama ada kita ada ke tak ada. Nah, kalau pihak kerajaan suruh kita duduk kat tua dulu, kita dengar, kita patuh. Dan kan kat tua kita insya-Allah diberi ganjaran oleh Allah Subhanahu Wa Taala di hari akhirat nanti. Ibu bapa yang dirahmati oleh Allah, kepanasan, demam, sakit, uzur dan susah, inilah azab Allah Ta'ala beri kepada kita supaya Allah Ta'ala nak perangi di hari akhirat. Supaya Allah Ta'ala tak suruh jadi berat azab di hari akhirat. Azab atas dunia ni hanya sementara. Tapi azab akhirat, azab yang kekal, azab yang kita tak tahan, la yamutu fiha wa la yahya, tak hidup dan tak mati kita di hari akhirat. Dan dalam hadis lain pula, khabar gembira kepada orang-orang sakit, khabar baik kepada orang-orang yang kena penyakit COVID, khususnya dakhala ala ummil ala fi maradiha faqala laha, Nabi sallallahu alaihi wasallam gizarah Ummi Ala ketika masa sakit, masa Ummi Ala sakit nak mati ni, Nabi gizarah. Nabi kata lagu mana ibu bapa yang dirahmati oleh Allah? Abshir ya Umma Ala, saya nak ayat khabar baik kepada awak ya Umma Ala. Nak ayat khabar comel kepada khabar molek pada kamu wahai Umma Ala. Fa inna maradul muslim, orang muslim ni kalau dia sakit, orang muslim kalau kena penyakit COVID, orang muslim kalau kena penyakit apa-apa di atas dunia ni, yuzhibullahu bihi khatayahu, Allah Ta'ala nak basuh dosa mereka itu. Allah Ta'ala nak buang dosa. Orang mukmin, orang muslim, yang kena sakit, yang kena penyakit, yang susah di atas dunia ni, sebenarnya dia ada ganjaran dia di sisi Allah. Yuzhibullahu bihi khatayahu, Allah Ta'ala nak basuh dosa. Ibu bapa yang dirahmati oleh Allah, baik Allah Ta'ala basuh dosa kita di atas dunia dengan cara kita sakit demam. Benda tu kita tak cita-cita, tapi kalaulah Allah Ta'ala cuba kita dengan sakit, dengan demam, baik Allah Ta'ala cuba dengan sakit, dengan demam lagi, lebih molek daripada Allah Ta'ala bakar kita dalam neraka Allah Ta'ala di hari akhirat. Lebih baik daripada Allah Ta'ala basuh dosa kita dengan api neraka di hari akhirat. Dan Nabi sebut juga kepada Ummu Ala ni khabar molek ni, kama yudhibun nar khabatha adh-dhahab wal fiddah, serupa dengan api bakar emas dan bakar perak. Hari ni kalau kita kelih orang tepar besi, orang nak buat besi buruk dan gapo ni, dia kena bakar api dulu. Dengan sebab bakar api itulah dia katok, dia buang karat-karat yang ada di besi, tak ada hingga besi yang karat yang kita anggap kata tak boleh guna gapo, dia boleh jadi barang yang kita guna lepas pada tu. Boleh jadi kereta, boleh jadi motor, boleh jadi parang, boleh jadi pisau, dan boleh jadi alat yang kita boleh guna setelah mana kita bakar. Manusia ibu bapa yang dirahmati oleh Allah, Allah Ta'ala bakar, Allah Ta'ala cuba dengan penyakit, cuba dengan sakit, cuba dengan gapo, semua ni supaya nak kita cuci daripada dosa, supaya nak kita bersih daripada kesilapan yang kita duduk hadap, yang kita duduk buat di atas dunia ni. Muslimin yang dirahmati oleh Allah, dan musibah yang kena kepada orang di atas dunia ni, sama ada sakit, sama ada mati, sama ada hilang harta. Allah, pada masa sekarang ni ramai tak boleh kerja, duit susah.
makan ni payah, orang susah dalam masyarakat ni. Banyak keluarga-keluarga yang tidak ada kerja. Khususnya saudara-saudara kita yang kerja di hotel-hotel, duduk di Phuket, duduk di Koh Samui hari ni tak ada pelanggan, tak ada luka. Orang luar negara nak masuk tak boleh. Hotel tak boleh kerja. Kedai makan ni pun tak boleh buat. Duit tak ada, harta payah. Ini musibah juga ibu bapa yang dirahmati Allah. Tapi musibah ni dia ada kebaikan apabila kita sabar. Wa basyiris sabirin. Dan hendaklah kamu royak khabar baik kepada orang yang bersabar. Orang yang bersabar ni lagu mana? Allazina idza asabatuhum musibah. Kalau mereka tak dikena musibah, kalau mereka kena bala petaka, kalau mereka timpa sakit demam, kalau mereka kehilangan duit pitih, tak boleh kerja jatuh, menganggur, tok ngan. Gapo dia kata mula-mula? Qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahu Akbar. Orang sabirin ni ketika dia kena bala, ketika dia sakit, ketika ada kematian, dia kata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahu Akbar. Pasal tu kalimah ni hari ni ibu bapa yang dirahmati oleh Allah, kena banyak kita ucap kalimah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang jatuh kerja kita kata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang sakit kita kata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bukan sekadar orang mati dah. Kalimah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ni bukan sekadar ada kematian saja dah. Apabila tipa bala, tipa susah kita kata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, boleh, tak ada masalah. Tak ada masalah insya-Allah taala. Ibu bapa yang dirahmati oleh Allah, hari ni perlu sangat kita banyak-banyak dan mengulangi perkataan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kami daripada Allah, dan satu hari pula kami kena kembali, kena klik jumpa Allah Ta'ala semula. Satu, orang as-sabirin ni lagi, mereka itu ulaika alaihim salawatum min rabbihim wa rahmatun wa ulaika humul muhtadun. Allah benar-benar molek belaka daripada Allah Ta'ala janji kepada mereka. Janji keampunan Allah, janji rahmat Allah. Dan juga muslimin yang dirahmati oleh Allah, kita beribadat pada waktu susah ni pahala dia besarnya. Tanda kata keimanan kita tinggi ya. Walaupun kita demam, sakit demam, tapi tak boleh buat masjid, kita buat di rumah. Kita tak boleh nak berbuka puasa di luar, kita buka puasa di rumah, tapi kita buat juga. Tanda kata pahala besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pasal tu khabar baik juga kepada ahli-ahli tauhid kepada Allah. Orang-orang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada Umar bin Khattab. Qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia kata saya terdengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Umar Ibn Khattab dia kata saya dengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inni la'alamu kalimatan la yaquluha 'abdun haqqan min qalbih. Nabi tahu satu kalimah yang siapa-siapa kata, orang hamba Allah Ta'ala kata dengan hati yang tulus ikhlas ni, fayamutu ala dhalika, lepas tu dia mati dengan kalimah ni illa harramahullahu ala nar, malaikat Allah Ta'ala haram masuk neraka dia. Satu kalimah Nabi kata saya tahu siapa-siapa kata dengan hati ikhlas, siapa-siapa berkecek royak dengan lidah, dengan hati yang ikhlas, maka dia mati dengan kalimah ni, malaikat api neraka tak makan dia. Gapo? Kalimah la ilaha illallah, kalimah tauhid ibu bapa yang dirahmati Allah.
Ketika kita senang, kita berpegang dengan kalimah tauhid. Ketika kita susah, kita berpegang dengan kalimah tauhid. Ketika kita sakit, kita berpegang dengan kalimah tauhid. Ketika kita tak ada duit, tak ada gapo, kita berpegang dengan kalimah tauhid. Ingatlah kalimah tauhid ni ialah khabar baik untuk nak bawa kita pergi kepada syurga Allah Subhanahu wa taala. Ibu bapa yang dirahmati oleh Allah, benda yang berlaku di atas dunia ni adalah khabar baik kepada orang mukmin semua. Khabar baik lagu mana? Khabar baik yang Nabi cerita dalam satu hadis. Bashir hadhil ummah. Dan adalah raya khabar baik kepada umat ni bisana'i warraf'ah wad-dini wan-nasrah wan-nasr wat-tamkin. Raya kepada umat Nabi akan mereka akan capai ketinggian. Mereka akan akak martabat kedudukan mereka agama, dan Allah Taala akan tetap menegak agama Allah Taala fil ardi, di atas muka bumi ni. Hari ini ni orang Islam tidak seluruh dunia lagi, tapi Nabi kata raya khabar baik pada umat akan tertinggi semula kedudukan umat ni. Tahu mana dengan penyakit yang kita dok hadap ni? Ramai orang masuk Islam. Ramai orang baru cari Allah Ta'ala. Dalam satu hadis lain, rawahu Muslim, ada Nabi ada cerita juga, Inna Allaha zawa li al-ard. Allah Ta'ala hipung bumi. Allah Ta'ala kecil bumi. Fara'aitu masyariqaha wa magharibaha. Maka Nabi nampak sebelah naik dan sebelah jatuh. Allah Ta'ala pendek langit bumi ni kepada Nabi, sehingga Nabi nampak langit bumi ni dia naik dengan jatuh. Lepas pada tu, fara'aitu masyariqaha wa magharibaha wa inna ummati sayablughu mulkuha ma zuyali minha. Dan milik umat Nabi ni akan sampai naik dan jatuh di akhir zaman. Ini khabar baik pada kita muslimin yang dirahmati oleh Allah. Khabar benda yang berlaku ni, dia ada selok belok dia. Dia ada kebaikan dia. Dia ada benda yang Allah Ta'ala atur kepada ummah yang kita sayang semua, kepada umat manusia semua. Oleh itu, ibu bapa yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, kita tak beberapa hari lagi kita akan menghadapi dalam bulan puasa, bulan yang mulia, bulan yang Allah Ta'ala buka segala pintu syurga dan pintu neraka Allah Ta'ala tutup. Maka khabar baik pada kita, walaupun kita duduk dalam keadaan susah sekalipun, wikrit, kita duduk dalam paraka cukcun sekalipun, tapi khabar baik masih duduk ada. Dan kebaikan Ramadan tetap akan jumpa dengan kita. Allahumma ballighna Ramadan, ya Allah, sampaikanlah kami Ramadan. Ramadan tak akan berubah dengan sebab penyakit yang ada. Kelebihan Ramadan tak akan kurang dengan sebab COVID kita ada hadapi. Maya tarawih kita boleh sembahyang di rumah, insya-Allah. Kalau tak sempat nak pergi masjid, berbuka puasa kita buka puasa di rumah, insya-Allah. Orang susah boleh kita beri makanan kepada dia, insya-Allah. Khabar baik, khabar molek, kebaikan Ramadan, pintu babur rayyan dalam bulan puasa ni masih terbuka, insya-Allah. Bukan kata boleh oleh kerana COVID ni pintu tutup. Hanya pintu negara yang tutup. Pintu kapal yang tutup. Pintu ofis yang tutup, tapi pintu syurga terbuka. Tidak ada COVID pintu syurga Allah Ta'ala. Babur rayyan masih terbuka, insya-Allah. Babul jannah masih terbuka, insya-Allah. Babul ibadah masih ada, insya-Allah. Lepas tu babus siyam masih ada. Tak ada orang tutup ni. Babus siyam masih duduk terbuka, tak ada orang tutup. Babus salat masih ada. Babut tarawih masih ada. Babus sedekah masih ada. Babu iftarus saim masih ada. Kebaikan dalam bulan Ramadan masih ada lagi. Dan tak ada kurang pun, walaupun penyakit yang kita duduk hadapi pada masa sekarang ni pun berasa susah, berasa payah, tapi amalan kedudukan kita dengan Allah Ta'ala masih duduk lagu tu lagi tak akan berubah, insya-Allah Ta'ala. Maka saya pagi ni saya berhenti sekat tu dulu.
supaya khabar baik. Dan bahasanya penyakit yang kita duduk hadapi pada hari ini insya-Allah dia akan berhenti, dia akan habis. Dia akan Allah Taala tak dia beri cubaan ni hanya sementara. Kerana doa kita doa sama Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bih. Jangan kamu paksa apa-apa yang kami tak mampu untuk nak tanggung dia ya Allah. Janganlah kamu menanggung di atas belakang kami benda yang kami tak mampu nak tanggung benda tu ya Allah. Satu ya Allah, pada hari Jumaat, hari yang mulia ni, kami berdoa kepada kamu ya Allah supaya penyakit yang ada di atas dunia ni hilang di atas dunia ni ya Allah. Supaya kami boleh masuk di rumahmu semula ya Allah. Supaya member-membermu tadi boleh menyebarkan agamamu semula ya Allah. Supaya orang-orang yang jatuh kerja ya Allah boleh kerja semula ya Allah. Supaya masyarakat kita duduk dalam ketakutan ni berani semula ya Allah. Supaya orang-orang yang sakit bilangi ribuan, puluh-puluh ribu yang ada di atas dunia ini ya Allah dapat kesembuhan daripadamu ya Allah. Dan rahmatilah orang-orang yang sakit daripada golongan kami ya Allah. Tempatkanlah mereka itu di dalam syurga-Mu ya Allah. Itulah doa yang kita berdoa kepada Allah Ta'ala pada pagi yang mulia ni. Hari ini saya berhenti sekat tu dulu. Aqulu qawli hadha astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.